ke-8 di antara adab-adab penuntut ilmu. Ini penting. Di antaranya ialah mendatangi ulama, mencari mereka, melazimi mereka ketika musafir dan ketika tinggal menetap untuk berkhidmat dan mengambil ilmu serta adab daripada mereka. Dalam kisah Nabi Khidir yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 66, apakah boleh aku ikut agar kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ini kata Nabi Musa AS kepada Khidir. Maksudnya ni kan kisahnya kan ketika Allah SWT bagi tahu bahawa ada manusia yang memiliki ilmu yang tidak ada pada kamu, wahai Musa. Maka dengan itu Nabi Musa AS punya kecintaannya kepada ilmu. Dia ingin tahu ilmu apa itu dan siapakah orang dia. Dia cari sampai akhirnya jumpa dengan Nabi Khidir AS. Baik, jumpa dengan Khidir AS, apa yang dibuat adalah dia minta untuk musafir sama-sama dengan Nabi Khidir AS. Memang salah satu daripada kaedah untuk kita mendapatkan ilmu adalah dengan kita bermusafir bersama dengan guru tu. Jadi hari ni satu kebaikan lah bila ada travel yang pergi dengan guru-guru agama. Sepanjang perjalanan kita ada ilmu yang boleh kita dapatkan. Itu cara yang lebih baik daripada kita duduk setempat yang tidak melalui pengalaman-pengalaman. Cuma COVID-19 ni tak boleh lah, tak boleh lah nak pergi mana-mana kan, sampai habis selesai semua wabak ni kalau kita masih diberikan nyawa oleh Allah SWT. Baik, sama ada kita musafir bersama dengan guru tu ataupun kita mendatangi ulama, itu adab. Jangan suruh ulama datang tempat kita kan? Ini yang menjadi prinsip pendirian Imam Malik sendiri ketika mana khalifah menghantar utusannya untuk minta Imam Malik datang ke istana untuk mengajar. Kalau kita fikir, oi, sultan, khalifah nak belajar ilmu tu hebat tu kan? Kenapa kita nak tolak gitu kan? Sebab pemimpin nak belajar ilmu dengan kita. Tapi apa kata Imam Malik? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya Imam Malik tak mau pergi walaupun ke istana. Sebab ilmunya disampaikan secara khusus kalau di istana hanya untuk khalifah kan? Maknanya, dan khalifah tu tak mau pergi ke majlis ilmu. Dia nak ilmu tu datang sebab dia ada kuasa. Itu yang dia tak nak. Bukan maknanya tak boleh buat kuliah kat istana. Boleh. Sama macam kita buat kuliah kat HSBC. Kalau ikut semua nak kena datang, semua kena datang rumah saya. Tak. Boleh. Kalau tempatnya umum gitu. Sebab tu kalau kuliah rumah, orang panggil pergi rumah, saya tak pergi. Cuma saya kata kalau memang nak belajar, boleh kita buat dekat surau terdekat. Mana-mana lah surau atau masjid. Tapi maknanya konsepnya bukan ke rumah dia, tapi dia juga datang ke satu lokasi. Kita sama-sama datang ke satu lokasi kan? Untuk kita sama-sama menimba, menyampai dan mengambil ilmu dan berkongsi ilmu. Baik. Jadi ataupun ini juga yang dibuat oleh orang alim terdahulu, iaitu berkhidmat dengan guru kan? Khidmat ini akan membantu kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Selalu dengar kan, selalu kita tengok kisah-kisah orang dulu-dulu biasa pergi rumah tok guru dia, sapukan sampah kat rumah tok guru dia, cucikan kereta tok guru dia kan? Itu semua adalah khidmat. Itu adalah adab menuntut ilmu. Cuma hari ni masalah mak bapak, bila anak-anak dia tiba-tiba cuci kereta cikgu, kita kata cikgu bully anak kita kan? Itu terpulang lah masing-masing. Mungkin ada juga memang cikgu bully pun ada juga kan, dapat cuci kereta free kan. Tapi kita kan dah serahkan anak kita kepada guru tu. Serahkanlah anak kita kepada guru yang kita percaya. Kalau tak percaya, jangan bagi kat dia. Itu kan kaedah dia. Bila dah percaya, maka adab-adab menuntut ilmu ni kita kena buat. Baik, ini kisah yang saya pernah sebutkan dulu, macam mana seorang khadam seorang khadam kepada guru ni, dia bukan pelajar lah, dia bukan yang datang kuliah tiap-tiap hari kat kelas guru ni, tapi dia punya kerja ialah buatkan teh untuk guru. Satu hari ketika guru tu dah lanjut usia dia nak mencari pengganti, maka dia katakan kepada anak murid dia,
siapakah agak-agak yang akan menggantikan tempat aku. Anak-anak murid semua dah seronok dah. Ingatkan yang paling pandai dah rasa mungkin akulah, kan? Yang paling rajin datang kelas pun rasa mungkin akulah. Tapi rupanya yang dipilih guru tu adalah yang membuatkan teh tadi, yang tak masuk pun kelas. Sebab apa? Keikhlasan orang tu, keikhlasan dia menyediakan ataupun berkhidmat kepada guru. Keikhlasan dalam khidmat kepada guru itulah yang akan mendatangkan kebaikan, ya. Keikhlasan ketika berkhidmat dengan guru. Jadi khidmat tu pun penting. Jadi kita datang kelas bukan sekadar nak ambil ilmu semata-mata, tapi kita khidmat apa saja. Jadi maknanya adab sebagai murid dia ada berkhidmat, bawakan barang guru, apa lagi, bantulah apa yang kita boleh. Tapi sebagai guru sama juga ada juga akhlak dia, jangan sampai mengambil kesempatan di atas apa yang anak-anak murid dia nak buat. Jadi maknanya adab anak murid, salam guru, cium tangan. Tapi adab sebagai guru juga, jangan seronok dicium tangan, gitu, kan? Jadi maknanya tu kita kata bahagian masing-masing lah. Baik, yang ke-29, mengingati Allah, iaitu zikrullah. Di antara ibadah yang paling besar, zikrullah adalah di antara ibadah yang paling besar. Baik, dalam firman Allah, bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada keburukan dan kemungkaran, dan zikrullah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wala dzikrullahi akbar. Dan maknanya zikir kepada Allah itu besar faedahnya dari segi faedah dan kesan. Dan Allah tu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yus kata tak ada peluang lagi nak terhubung dengan Ustazah. Sebelum ni tak ada siapa lagi terhubung dengan saya, kan? Tak apa, insyaAllah. Selagi Allah bagi kita kesempatan masa, masih ada kesempatan untuk kita amalkan ilmu yang ni. Baik, ini kerana mengingati Allah. Muka surat 536. Ini kerana mengingati Allah menjadikan manusia mematuhi syariatnya dalam semua urusan dan merasai pemerhatian Allah ke atasnya, sehingga dia sendiri menjadi pemerhati terhadap dirinya. Dengan itu betullah perbuatannya dan baik keadaannya dengan Allah dan makhluk. Oleh kerana itu, Muslim diperintahkan untuk mengingati Allah pada setiap waktu dan dalam semua keadaan. Ya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah mengingati Allah dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang, iaitu pada setiap waktu. Dalam ayat lain, maka jika kamu telah selesai melaksanakan sembahyang, maka ingatilah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya ingatilah Allah dalam semua keadaan. Baik, zikir secara khusus memang zikir kita katakan pada lidah, kan? Kita zikir, kita sebut Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir. Baik, zikir juga termasuk hati kita sentiasa mengingati Allah. Baik, kenapa zikir ni menjadi satu yang lebih baik kalau ikut dalam ayat ni, ayat sebelum ni, lebih baik daripada solat, lebih baik daripada yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain, kan? Ini kita kena faham dengan baik, jangan sampai bila kata zikir lebih baik daripada solat, akhirnya kita tak solat, kita zikir je. Kenapa dia zikir bila nak solat ni? Zikir lebih baik daripada solat. Itu faham salah, kan? Baik, salah faham. Baik, zikir lebih baik daripada solat. Zikir yang maksudnya adalah mengingati Allah, gitu. Ingat Allah memang lebih baik daripada solat. Kenapa? Solat takkan ada makna kalau waktu solat kita tak ingat Allah, kan? Di luar daripada solat, kenapa kita perlu ingat Allah? Ingat Allah akan menjauhkan kita daripada melakukan kemungkaran. Bila kita lupa Allah lah, kita rajin duk tengok maksiat. Siapa yang masa tengok drama Hindustan ingat Allah? Siapa yang masa tengok Netflix ingat Allah? Siapa yang masa tengok anime-anime tu ingat Allah? Kan lupa Allah, masa tu. Ingat Allah akan buat kita tak nak tengok benda-benda tu, kan? Jadi kita akan tengok benda-benda tu ketika mana kita lupa kepada Allah. Siapa yang waktu ingat Allah dia boleh bohong, dia boleh cakap bohong? Ingat Allah dia boleh mungkir janji? Tak. Kalau kita ingat Allah, kita takkan mau mungkir janji, kita takkan mau cakap bohong. Jadi sebab itu ingat Allah tu lebih baik daripada segala-galanya. Sebab bila kita sentiasa ingat Allah dalam sepanjang kehidupan kita, dalam setiap detik, saat dan masa kita, maka pada ketika itu kita tidak akan melakukan benda-benda yang Allah benci.
Dan bahkan kita akan selalu ingat untuk melakukan ibadah. Kita akan selalu ingat tentang kematian. Hari ni kalau orang mula kelang kabut dengan keadaan-keadaan PKP, orang mula gelisah, orang mula, sekarang ni kita bukannya dah bebas kan, kita masih PKP kan, PKPB kan, masih PKP. Dan maksudnya masih digalakkan untuk duduk rumah kalau tak ada apa-apa hal kat luar. Sebenarnya khususlah kita muslimat kan, kita tak perlu rasa gelisah, tak boleh keluar. Sepatutnya memang itulah yang kita buat selama ni pun kan, tak payah dilarang pun. Memang kita tu tempat yang paling selamat adalah dalam rumah. Keluar hanya ketika perlu sahaja kan. Sebab tu saya memang tak ada masalah sebab selama ni memang keluar hanya bila perlu sahaja. Kalau tak ada apa-apa tak keluar. Jadi kalau memang sekarang tak ada apa-apa, tak keluar lah. Dan tak keluar bukan maknanya kat rumah tidur je tak. Kat rumah kita tetap beramal, tetap juga melakukan ibadah dengan cara-cara kita yang tersendiri. Baik, jadi ini poinnya nak menjelaskan tentang zikrullah, right? Menjelaskan tentang mengingati Allah sebagai satu bentuk ibadah yang sangat baik.